Kata kabar banget dengan aku dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبب بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Mana? Muka surat 53. Bagi bawah sekali. Baik kedua. Baris yang kedua daripada atas. Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang adalah atasnya sembahyang yang qada, dan jikalau didahulukan qadanya, nescaya didapatnya waktu yang hadir 1 rakaat juga di dalam waktu. Adakah didahulukan qada atau didahulu yang hadir? Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Jadi masih lagi dalam ini kitabus salah lah. Nah, jadi kata muallif kita rahimahullah ta'ala, su'ila radhiyallahu an, tentang daripada seorang yang adalah atasnya semaya qada, dan jikalau didahulukan qadanya secaya didapatnya waktu yang hadir. Jadi kalau dia semaya qada dulu, dia masih sempat lagi mendapat waktu yang hadir. Qada mana 1 rakaat. Nah, yakni kalau semaya hadir tu dia serakaat kalau dia semaya. Nah, tu. Yakni dia mendapat waktu, bukan dapat semaya. Nah. Karena semaya tu terhenti di atas perbuatan. Dia dapat waktu yang telus untuk satu rakaat saja juga. Tu. Di dalam waktu. Nah, sekarang syuriu, adakah didahulukan qada atau didahulu yang hadir? Semaya hadir dulu ke ataupun semaya qada? Maknanya kalau dia semaya hadir dulu, maksud dia selesai sempat menyelesaikan semaya hadir tu. Tu. Maka jawabnya bahawasanya dahulukan qadanya daripada ampunnya waktu yang hadir. Sebabnya dia sempat untuk mendapatkan masa untuk semaya qada serakaat yang menjatuhkan dia tu dalam orang panggil sembahyang tunai, masih lagi dalam sembahyang tunai. Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang luput tuhur. Seorang yang luput tuhur, mana dia tak dapat luput zuhur daripada seorang yang luput zuhur, luput semaya zuhur, habis waktu zuhur dianya tak ada semaya. Dan asar, zuhur dengan asar tak ada semaya, zuhur dalam waktunya dan asar dalam waktunya. Kata tak ada, makna luput saat itu ialah dengan uzur. Dan uzur umpamanya tidur ke, umpama dengan uzur, dan maghrib dan isya dengan tiada uzur. Tu dia panggil taksir dia, makna dia. Maghrib dengan isya dia tak ada semaya dalam waktu juga, tapi bukan dengan uzur. Dia kalau kita tinggal secara uzur, wajib segera qada.
Kalulah hak tidak uzur, maksud kalulah bukan kerana uzur, wajib segera qada. Kalau hak dengan uzur, sunat saja segera, bukan wajib dak. Nah tu. Jadi kerana dapat maknanya adakah setengah dahulukan barang yang luput dengan tiada uzur, atau didahulukan yang luput dengan uzur. Hak dengan uzur tu ialah yang pertama tu mana zuhur asar. Hak tu dengan uzur. Mana? Luput zuhur dan asar dengan uzur satu. Maghrib dengan isya dengan tak uzur. Jadi adakah setengah dahulu barang yang luput dengan tiada uzur? Mana dahulukan barang yang luput dengan tidak uzur, atau didahulukan yang luput dengan uzur kerana dapat tartibnya. Yang ni dengan uzur tu ialah zuhur asar. Zuhur asar tu dia dapat tertib. Zuhur asar maghrib isya. Apakah kelakuannya? Tu qaul musannif rahimahullah taala. Maka jawabnya bahawasanya adalah yang menghukumkan itlaq sahabah. Apa yang dihukumkan daripada itlaq sahabah, maksud apa yang difahami daripada itlaq sahabah, mana sunat ditartibkan, didahulukan yang demikian dahulunya, yakni diqadakan zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya, dan jikalau menyalahi oleh Az-Zura'i sekalipun. Jadi Az-Zura'i tidak tu. Maknanya dahulukan makna mengikut tertib. Jadi dengan tidak iktibarkan uzur dengan tidak uzur sana. Jadi menyalahi dengan Az-Zura'i. Az-Zura'i itu dia ada iktibar begitu. Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang mendapat imam sembahyang isya. Dia dengan tu imam sembahyang isya dan atasnya ada qada maghrib. Apa yang didahulukan? Jadi dia ada sembahyang isya dengan tu imam sembahyang isya. Jadi dia terlepas sembahyang maghrib saat ni. Jadi ia nak dulu mana? Dia ikut imam tu maksudnya dia sembahyang isya ke dia sembahyang maghrib? Sembahyang isya hak hadir ataupun dia qada maghrib. Maka dijawabnya bahawasanya yang mu'tamaknya jika ada luput isya itu, jika ada waktu isya itu lagi luas, didahulukan qada maghrib. Qada maghrib dulu. Itulah yang biasanya kalau dia imamnya sembahyang isya, mana masa dia lagi luas lah. Kemudian jika ia dapat daripada imamnya isya belum lagi tamam, mengikut ia dengan imam. Jadi saat ni dia sembahyang maghrib dulu. Dia mengajar maghrib tu mana tak ikut imam lah. Dia qada sembahyang maghrib dulu. Kemudian kalau dia mana sembahyang isya dengan imamnya belum lagi tamam, mengikut ia dengan makna imam. Imam tak sudah lagi sembahyang, dia ikutlah tu imam sembahyang isya. Tu. Dan jika tiada ia sembahyang seorang dirinya, dia kalau dia tak ada dengan tu imam sembahyang isya tu, maksudnya sembahyang seorang diri lah. Jadi sini nak ayatnya ialah dia sembahyang maghrib dulu, sembahyang qada dulu. Lepas tu sembahyang hadir. Walaupun di sana maksudnya orang panggil kalau sembahyang hadir tu dia boleh sembahyang Jumaat selalu ni. Tu. Su'ila radhiyah. Jadi kalau dia tak ada, kalau dia imam lepas pada tu ada lah. Kalau tak ada lah. Su'ila radhiyallahu an. Ditanya akan radhiyallahu an daripada seorang syai'iyah. Kemudian daripada sudah keluar waktu fardu, habis dah waktu zuhur. Dia syok apa dia? Adakah sudah dikerjanya akan dia? Akan fardu tu. Habis dah waktu zuhur, aku semaya dah kedok ni. Itu ada boleh jadi bila tahan-tahan kita tu sibuk ni, ataupun balik dengan adik-beradik balik semua kat ni. Jadi boleh jadi orang panggil tak perasan, tak teringat. Aku mari syok, habis dah waktu zuhur ni. Aku semaya dah kedok zuhur saat ni. Atau tiada lagi ia kerjakan dia. Dia fardu saat ni. Adakah lazim? Jadi dengan syok begitu tu ni, adakah lazim ia qada, wajib dia qada akan dia atau tiada? Wajib kena qada ke tidak? Waktu zuhur habis dah, dia pun mula mari syok kata, sudah kerja tak dia aku semai. Dia cuba ingat, tak ingat ni tak mari ni mana
tanda-tanda ni. Dia cuba cari tanda-tanda sama ada dia sudah mengerjakan yang kalau tentu dia tu tak buat tentu mana tentu kena qada ni. Kalau tentu buat dah tak ni dia tak ingat mana syak. Semaya dah qada zuhur saat ni tak ingat ni. Atau tiada bersalahan jikalau syak ia kemudian daripada sudah keluar waktunya. Adakah semaya atasnya atau tiada? Baca semula ni. Jadi soalan daripada seorang syak ia kemudian daripada sudah keluar waktu fardu. Sebab saat inilah adakah sudah ia kerjakannya akan dia atau tiada lagi ia kerja atau tiada lagi ia kerjakan dia. Adakah lazim dia kena qada atau tiada? Lazim ke dia qada atau bersalah syak ia kemudian daripada sudah keluar waktunya. Berkeluar jikalau syak ia kemudian daripada sudah keluar waktunya syak gabriah ni. Hak ni adakah semaya atasnya atau tiada? Bukan fardu waktu saat ni. Jadi habis waktu zuhur, keluar dah waktu zuhur, dia syak dia ni ada qada ke tidak? Hak saat ni tu adakah dia sudah kerja ke zuhur saat ni? Fardu zuhur ataupun tidak ni? Maka bahasanya tiada lazim akan dia suatu. Kalau pasien lagu ni habis waktu zuhur tu mana dia syak aku ni ada qada lagi ke tak ni? Ada hak wajib kena qada lagi ke tidak? Jadi hak ni tak kena, tak lazim dia kena qada ni. Jadi hak sani tu ni keluar dah waktu zuhur, dia duduk dari waktu asar dia syak. Adakah dia sudah mengerjakan fardu zuhur ataupun tidak? Tu. Jadi dia tanya soalan adakah ni orang panggil wajib kena qada ataupun tidak? Bersalah dengan masalah hak sani ni. Hak tu lazim kena kata. Adakah tafsil ini berlaku pada seorang jikalau adalah syaknya kemudian daripada keluar waktunya ataupun tiada? Tafsil ini berlaku juga ke pada masalah ni? Maka dijawabnya radhiyallahu an. Pada masalah yang pertama lazim ia qada. Dan pada masalah yang kedua tiada lazim atasnya. Masalah yang pertama mana? Keluar dah waktu zuhur, dia syak adakah dia sudah mengerjakan fardu zuhur ataupun tidak? Maka hak tu wajib ataupun lazim dia kena qada. Masalah yang keduanya masalah yang kedua habis waktu semaya zuhur jugalah kita kata. Jadi dia syak tentang ada lagi qada semaya qada atau di atas diri dia. Ada semaya qada ke tidak? Hak sani ni hak fardu zuhur sat ni dia syak. Maka hak yang kedua ni tiada lazim atasnya, tak wajib kena qada. Dan lagi tiada berlaku tafsil ini pada barang yang tersebut itu. Qala musannif rahimahullah taala suila radhiyallahu an pada seorang berkehendak berdiri sembahyang kemudian daripada semaya subuh. Sudah semaya subuh dia nak semaya. Hendak mengerjakan semaya sunat harus baginya atau tiada? Sudah semaya subuh dia nak semaya sunat, boleh ke tidak? Dan demikian lagi jika lupa witir, jika ada adatnya ia semaya pada malam, kebiasaannya dia semaya pada malam maka ketiduran ia dari dia biasa semaya mana bangun semaya malam ni lah, bermakna dia simpan, dia taruh semaya witir tu untuk semaya malam qiyamul lail tu. Maka ketiduran ia daripada semaya witir. Tak semaya witir lah. Ketiduran daripadanya makna tertinggal semaya witir. Jadi dia biasa duduk semaya witir. Adakah baginya, bagi seorang sana bahawa sembahyang akan dia? Maksud adakah baginya makna adakah harus baginya? Harus. Bukan wajib dah, makna mengqada hak sunat ni makna sunat. Qada semaya sunat yang biasa kita buat dah. Jadi nak ayatnya harus, soalan dia adakah harus? Boleh ke tak? Dia semaya kemudian daripada fardu subuh ataupun tidak? Tu. Dia biasa semaya witir sama-sama dan dia biasa bangun malam lah. Tiba-tiba makna tak terbangun. Jadi tak semaya witir. Adakah sunat dia semaya qada? Semaya sunat itu witir itu lepas daripada sembahyang subuh, adakah harus ataupun tidak harus? Tu. Maka dijawabnya radhiyallahu an tiada harus baginya ia semaya pada waktu tahrim sembahyang yang tiada sabab baginya. Dia ayat dia hurai secara kaedahnya tak ada jawab soalan lagi tu. Jadi
tiada harus baginya bagi seorang. Ia semaya pada waktu tahrim, 5 waktu tu sembahyang yang tiada sabak baginya. Semaya hok tidak jenis ada sabak. Tidak ada sabak, tak ada waktu, itu semaya mutlaqah lah. Sunat mutlaqah. Kemudian daripada subuh ia mengerjakan fardu subuh, haram hukumnya. Mana tidak boleh. Tidak, mana tian hok tak ada sabak. Semaya tu tidak ada sabak. Demikian lagi ba'dal asri. Ini sikit ni ba'dal asri. Demikian lagi selepas daripada asar hingga hilang waktu tahrimnya. Hilang waktu tahrimnya ialah selepas daripada sembahyang asar sehinggalah hilang waktu matahari mana kuning-kuning, waktu kuning-kuning isfiraq. Dan sembahyang mempunyai sabak mutaakhir. Satunya semaya yang tidak ada sabak, tak boleh semaya waktu ni. Ataupun semaya yang mempunyai sabak, tapi sabak tu mutaakhirin anis solat. Sabak tu dia tertakhir daripada semaya. Semaya dulu baru berlaku sabak tu. Itu tak boleh juga. Tu yang mempunyai sabak yang mutakhir. Dan adapun jika ada semaya yang mempunyai sabak mutaqaddim, semaya yang ada sabak mutaqaddim, makna sabak dulu baru sunat semaya. Ada sabak tu baru sunat semaya. Atau muqarrin, sabak dengan semaya tu serta, bersekali. Atau qada, ataupun semaya qada, boleh. Sah ia semaya. Jadi semaya sunat yang ada sabak, makna sabak mutaqaddim dan muqarrin. Sabak yang mutaqaddim yang terdahulu daripada semaya, dan muqarrin menyerta dan juga qada. Itu makna boleh. Sah ia semaya, dan sah ia qada witirnya. Sah dia qada semaya witirnya bagi orang dah sebiasa orang panggil semaya witir. Kemudian daripada subuh, sebab sabak kepada qada tu adalah terdahulu. Qada tu maksudnya kerana tinggal makna semaya witir tu. Tu. Mana dia panggil sababun mutaqaddimun. Tu. Dan segala waktu tahrim mana boleh. Hanya jangan pisau sengeling nak menjatuhkan pada waktu tu. Tu tak boleh. Tu. Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang qasad, ia hendak semaya tahiyah. Dia nak semaya tahiyatul masjid serta sunat yang lainnya. Lain daripada tahiyah. Jadi pada waktu karahiyah. Masalahnya dia nak semaya pada waktu ning. Nak semaya tahiyat tu serta sunat lain boleh, tak ada masalah. Masalah dia nya ialah dia nak semaya waktu ning. Waktu karahiyah ni. Adakah sah sembahyangnya ataupun tiada? Maka dijawabnya bahawasanya manakala ia masuk ke masjid, terus buat gambaran masalah. Seorang itu dia terus masuk tatkala ia tu masuk ke masjid pada waktu karahiyah, dengan qasad ia hendak mengerjakan dia tahiyatul masjid di dalam waktu tu. Maksudnya dia sengelin, dia pisah masuk masjid tu waktu tu. Sebab apa? Sebab dia nak semaya tahiyatul masjid masa tu. Tu tujuan. Dia pisah lain dengan tak pisah. Tak pisah ni dia tak perasan pun. Dia tak perasan. Bawa molek masuk ke masjid, dia tengok ojek. Ni waktu ni waktu haram ni. Tu dia tidak sengaja. Dia tidak pisah nak menjatuhkan pada waktu tu. Ni makna dia pisah. Tu nak semaya waktu tu. Tiada jadi sembahyangnya, makna ada muniqad. Tiada jadi, maknanya tiada sah lah. Tiada jadi. Dan jikalau tiada di qasaknya seorang sana, sah tahiyatnya. Dia tidak qasak nak semaya waktu tu, sah. Tu. Jadi bila berkaitan dengan niat atau berqasak ini kita kena tanya. Maksudnya apabila dia minta fatwa, maksudnya kita kena tanya lah. Kena tanya dia qasak lagu mana. Dan sunat yang ada baginya sabab yang bukan mutaakhir. Sabab yang bukan mutaakhir daripada semaya, diniat serta tahiyat, maknanya boleh. Dia sunat yang ada baginya sabab yang bukan mutaakhir. Maksudnya
semaya sunat yang mutaqaddim, sahabat mutaqaddim ataupun muqarrim. Pas kita nak kapuh 2 in 1 dengan semaya tahiyat boleh. Tu. Sebab apa boleh? Kerana dua-dua tu bukan yang dimaksudkan. Mana tahiyatul masjid tu bukan semaya yang dimaksudkan dengan orang panggil semaya tu ni, tetapi adalah sebagai menyampaikan kepada suatu hal yang lain. Itulah mentahiyahkan juga, mentakzimkan akan masjid. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Su'ila radhiyallahu an, ditanya akan radhiyallahu an daripada seorang membaca ayat sajdah, ayatus sajdah. Dia membaca ayat Quran yang termasuk dalam kategori ayat tilawah ataupun sajdah, atau sajdah pada waktu karahiah. Dia baca ayat sajadah tu pada waktu karahiah dengan kosak ia hendak sujud padanya pada waktu karahiah tu. Pisah dia baca ayat sajadah tu masa tu. Sebab dia nak sujud masa tu. Tu. Jadi soalan dia, adakah haram atasnya atau tiada? Dia pisah nak menjatuhkan orang panggil bacaan ayat as-sajdah tu bahawa sedang molek dengan waktu karahiah kerana dia nak sujud pada tu. Atau tiada. Dan apabila kamu kata dengan haram, kalau mengkata haram, maka adakah haram mendengarkan bacaannya orang yang mempunyai yang mengetahui akan kosaknya membaca kerana sujud atau tiada pula. Itu dua isu yang lain pula, isu tambah. Kalau kita kata haram lah, kalau kata haram, kalau kata tak haram, tak ada timbul lah soalan ni. Kalau dia kata haram kalau betul boleh kalau kita baca. Kita ada boleh kalau kita dengar bacaan dia tu. Tu. Kalau kata tak boleh haram, maknanya adakah boleh kita dengar bacaan dia? Maka dijawabnya haram dan tiada sah sujudnya, sebab dia pisah sengaja nak menjatuhkan situ. Dan tiada haram mendengarkan bacaan orang yang sebut. Kita dengar bacaan dia tak haram. Jadi dia mari terfikir dia. Mana makhluk kita mana dia buat masalah ni, sama ada orang pernah tanya dia ataupun dia menandaikan soalan-soalan yang orang tanya. Su'ila radhiyallahu anhu pada seorang kafir Islam, yakni masuk Islam. Tentang seorang yang kafir kemudian dia masuk Islam. Itu makna kafir Islam. Orang kafir lepas tu dia masuk Islam. Ia pada negeri harbin, pada negeri harb seperti Sia ke Singapura ke tu. Negeri harbi tu. Mudah sikit mudah nak basuh. Ni tak jelas nak kata mana mananya zimmi ke harbi. Orang yang mengetahui akal saknya membaca pada seorang kafir ia masuk Islam, maksudnya ia masuk Islam ia pada negeri harbin, mana negeri kafir harbi, dan lalu atasnya beberapa zaman, mana masa tiada ia mengetahui akan wajib semaya. Munggu dia duduk dia duduk di negeri orang kafir harbi, dia masuk Islam adalah sebab dia tu boleh masuk Islam, tapi dia tak tahu lah sebab dia tak payah nak belajar sehinggalah maknanya dan lalu atasnya beberapa zaman, setahun ke 2 tahun ikutlah tiada ia mengetahui akan wajib semaya, tak tahu kata semaya ni wajib. Macam mana dia tak tahu? Moga dia duduk negeri kapal harbi dan puasa, tak tahu kata wajib puasa, sebab tu dia tak puasa tu.
Kemudian ia ketahui lama lepas pada tu baru dia tahu rupa-rupanya orang Islam ni wajib semaya, wajib puasa. Nah. Jadi soalan dia, adakah wajib ia qada? Khilaf bagi Hanifah. Wajib qada dia kaya start daripada dia masuk Islam, bukan bulu Islam. Selepas daripada dia masuk Islam ni dia tak semaya. Kenapa dia tak semaya? Sebab dia tak tahu kata wajib semaya. Apa dia tak tahu? Dia tak belajar. Lah mungkin dia duduk negeri kafir harbi, payah cari tok guru. Yalah dia patut dia boleh jadi Islam tu dia adalah sahabat-sahabat Sebab itulah orang pendakwa-pendakwa yang apa nama yang telah berjasa dengan suatu jasa yang sangat besar dapat mengislamkan seseorang yang kafir. Dia tidak boleh berhenti sakat tu. Maksudnya dia kena isi, orang panggil dada, orang panggil orang dia telah Islamkan itu dengan ilmu Islam. Tu. Jadi katalah setahun dia tak semaya, dia tak semaya, ingat kau benda tu sunat je kau tak tahu kata wajib. Tu. Dia puasa pun tidak juga. Kemudian ia ketahui adakah wajib ia qada. Kemudian ia ketahui, adakah maksud nak tahulah adakah wajib ia qada. Ini khilaf bagi Abi Hanifah. Maka dijawabnya wajib qada di atas zahir sekira-kira dapat daripada mengerjakan. Kalau tu dia boleh mengerjakan semananya, dia kena qada. Bapa kena qada kerana taksirnya cuai dia dah masuk Islam maksud dia kena ambil tahu dah cara apa tu untuk tanya apa arahan agama. Kerana taksirnya istimewa pula serta keadaan ia tu mukhatabkan akan kafir dengan segala furu' syariah. Apatah lagi orang kafir sendiri ni pun masa dia kafir dulu dia sudah di orang panggil dia mukhatabahkan dengan hukum syarak. Tu. Dia telah dikhitabkan dengan hukum syarak. Qala musannif rahimahullah ta'ala, Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang kafir Islam. Ibarat dia tu jadi mengeliru kat sini. Seorang kafir masuk Islam sebab dia ambil bahasa Arab. Mana wa aslam. Aslam tu maksudnya masuk Islam. Ia mukhatabkan akan kafir. Kewajipan semaya, puasa semua dikitab juga kepada kafir. Dengan segala furu' syariahnya, padahal ia kufurnya. Jadi kerana mukhatabnya akan kafir dengan segala furu' syariah, padahal ia kufurnya, maksudnya dia kufur dalam keadaan dia kufur. Atau siuman orang gila, daripada dia tu orang panggil gila dia, laka Su'ila Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang kafir Islam. Orang kafir dia masuk Islam, atau suci ia perempuan yang haid atau nifas. Seorang perempuan dia suci daripada haid, dia suci daripada nifas. Tiga, mana satunya orang kafir masuk Islam, yang kedua orang yang suci daripada haid, sana suci daripada nifas. Ataupun atau balik kanak-kanak. Dia balik. Jadi dia ketahui bahasanya dia sudah balik. Atau siuman orang gila, mana sembuh daripada gilanya. Siuman orang gilanya. Atau orang pitan, mana sembuh daripada pitan, mana pensel. Dan senya tinggal daripada waktu barang yang lulus.
masih lagi ada ialah luluh untuk setengah takbir jua, mana Allah tak ada sudah masuk waktu. Nah, tak ada sudah takbiratul ihram. Takbiratul ihram pun tak ada. Allah bunyi Allahu akbar, Allah bunyi azan. Tak ada selesai takbiratul ihram. Bila tak ada selesai takbiratul ihram, nama dia apa dia? Tidak sempat mendapat satu rukun daripada rukun semaya dalam waktu. Tak sempat untuk mendapatkan satu rukun. Satu rukun itu ialah seperti Allahu Akbar, maknanya takbiratul ihram. Satu rukun pun dia tak ada. Berbeza dengan orang itu ada takbiratul ihram. Masa tu dia tu ada dengan satu rukun daripada semaya tu. Sekurang-kurangnya. Ni maknanya takbiratul ihram tak ada sudah lagi tu imam. Takbiratul ihram tak ada sudah lagi dia masuk dah waktu yang lain pula. Tu. Jadi ni mana sini? Lazim, adakah lazim lulus setengah daripada takbir? Adakah lazim demikian semaya itu atasnya atau tiada? Semaya saat itu lazim makna dia teruskan juga ke atau tidak? Maka dijawabnya dengan bahawasanya tiada lazim atasnya demikian semaya itu. Intaha fatawa Ramli Kabir. Tak lazim, tak wajib. Kalau tak biasa mana takbiratul ihram, boleh semayanya. Tak lazim. Tu. Tak lazim. Bahkan jika hilang manik, mana manik? Gilo, pitam, haid, nifas, kufur. Tu manik kepada semaya lah. Yang tersebut itu dan tinggal daripada waktunya qadar takbiratul ihram, maka wajib ia semaya waktu yang didapatnya. Tu wajib semaya. Kalau dia waktu tu makna qadar takbiratul ihram, sementara ialah takbir Allahu Akbar. Dan wajib ia semaya pula qada semaya dahulunya. Semaya dahulu yang dapat ia jamakkan dengan dia. Contohnya seperti asar, maka didapat ni ada dah dulu. Didapat pada akhir asar, wajib qada keduanya, ya asar dan juga zuhur. Tu. Jadi syarat dia mana semaya asar ni dia ada satu takbiratul ihram. Jadi wajib qada makna dia ada waktu tu. Wajib qada mana asar dan juga mana zuhur sebab dapat dijamakkan. Demikian lagi pada yang mendapat akhir isya, diqadakan isya dan juga maghrib. Tu. Sakit perut. Badun dah. Apa dia? Tak rasa hanya boleh. Rasa panas dengan mata lain. Dia dah betul. Dah dia tak buat. Dah dia tak buat tu. Satu.
Bismillah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Su'ila radhiyallahu anhu, daripada orang yang haid, apabila suci daripada haidnya, adakah harus ia qada sembahyang zaman haidnya? Dan daripada orang gila, adakah sunat ia qada sembahyang ia tinggal di dalam zaman gila? Dan daripada kafir, apabila Islam, bila dia masuk Islam, adakah ia qada semayanya yang ia tinggal pada zaman kufurnya? Apa hukumnya? Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Jadi su'ila radhiyallahu anhu, daripada orang yang haid, apabila dia suci daripada haidnya, adakah harus? Yang mana benda tu maknanya tidak wajib. Tu maklum dah, tak wajib qada. Tapi walaupun tak wajib ni boleh jadi boleh. Tidak wajib, tak wajib. Mana boleh jadi harus, boleh jadi tidak harus. Tu. Tapi moga dia orang berjuruh. Orang berjuruh ni maknanya jenis tak benak pe untuk melakukan ibadah, maka dia nak qada. Jadi boleh kalau dia nak qada. Wajib tu tentu tak wajib. Jadi dia nak qada semaya masa haid dulu. Begitu juga orang gila, masa gila. Qala musannif rahimahullah ta'ala, maka dijawabnya bahawasanya orang yang haid itu harus mengqadakan semayanya yang zaman haid, tetapi makruh, hukumnya makruh. Jadi tidak jatuh ke jadi berjuruh jugalah. Cumanya tidak haram. Tidak haram kali nak semaya. Tapi dia jadi bukan makna tidak dituntut. Makna benda bila makruh ni tuntut tinggal. Tuntut juga dia panggil tuntut tinggal. Tidak secara jazam. Jadi nak jadi berjuruh pun dia kena tahu juga kaedah. Dan sunat diqada orang gila apabila siuman daripada gilanya. Jenis gila bermusim. Bukan gila yang berterusan. Jadi ada pembagi orang gila dia tak wajib qada. Tapi boleh, bukan sunat dia nak qada. Semaya dia tinggal masuk gila. Pas kalau dia buat pun dia tak jadi. Masuk gila dia tidak sah. Sebab syarat sah dia pun mestilah orang makna tidak gila. Jadi sunat bagi orang gila apabila siuman daripada gilanya. Apa beza di antara gila dengan orang perempuan haid sana? Dan farak antara keduanya, orang gila dengan orang haid sana, kerana disuruh tinggalkan orang yang haidnya itu tuntut azimah, dia panggil. Ni dalam usul fiqh kita. Jadi azimah ni makna daripada asal lagi. Asal ni maknanya perempuan haid ni dituntut tinggal. Tu. Dan itu dipanggil azimah kerana bahawasanya ia wajib atasnya haid, mana perempuan haid, dan bahawasanya ia wajib atasnya atas meninggalkan, orang panggil makna semaya ni, dan disuruh tinggal pada orang gila itu rukhsah, yakni memudahkan dia orang gila, sebab ketiadaan diberatkan dia akan orang gila, tidak mukallaf orang gila tu. Dan adapun kafir apabila Islam gugur daripada semaya atasnya, seperti yang lainnya daripada segala ibadat, lagi itulah tidak wajib qada semua puasa ke semaya ke, kerana nak targhib, kerana nak menggemarkan baginya bagi orang kafir saat ni yang masuk Islam pada Islam. Sebabnya kalau wajib kena qada nyanyo, jawab dia ramah tak jadi semula mana cuk balik jadi murtad semula. Kerana jikalau dituntut daripada qadanya ibadat daripada zaman kufur, tuntut wajib atau sunat, nescaya walaupun atas dasar sunat sekalipun, nescaya adalah sabab bagi mengubahkan dia daripada Islam. Maksudnya tak jadi masuk Islam. Mana tukar jadi klik balik kepada agama asal. Oh, paruk sangat ni masuk Islam kena qada habis. Semaya-semaya dulu apatah lagi dia ni orang panggil dah lewat dah masuk Islam nyanyo tu. Kerana sangat kebanyak kesukarannya. Kerana banyak kesukarannya, istimewa pula maksudnya untuk dia qada.
Sebenarnya istimewa pula apatah lagi yang sudah lalu umurnya di dalam kufur. Maksudnya umur dia tu banyak dah duduk dalam kufur. Umur 50 tahun dah, 40 tahun kau kita kata banyak dah tu. 40 tahun, 50 tahun, tu. Duduk dalam kufur, bermaknanya tak disembahyang. Makna banyak, tu. Itu macam manalah dia nak qada jadi mari lemah semangat, patah angin, tu. Putus angin. Maka jikalau diqadanya tiada jadi, bukan saja mana tak wajib, bukan kalau dia qada dia tak jadi, tidak sah, yakni tidak sah. Begitulah intaha, selesai oleh fatwa Ramli Kabir. Maka yang diiktimad oleh Syekh Ibn Hajar, tiada sah orang yang haid qada sembahyangnya yang ia tinggal zaman haid, lagi pula haram pula. Datah yang pertama saat ni jawab hariannya ialah makruh saja, boleh. Orang perempuan yang haid, dia nak qada sembahyang dia tinggal masa haid itu boleh, tapi makruh. Hak ni tidak sah. Ibn Hajar al-Haytami mana tidak sah dan haram. Tidak sah dan haram. Tidak sah sia-sia lah perbuatan. Lepas tu pula haram, boleh dosa pula. Boleh dosa dengan sebab semaya. Mudah je nak boleh dosa ni dengan sebab buat ibadat pun boleh jadi berdosa juga. Tu. Qala su'ila radhiyallahu an, baran yang dikata oleh Imam Az-Zura'i ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهدي فلا ومن يضلل. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وقال بعضهم بالوجوب ونصب جوازه للمنتمي للمطلب. Waqala ba'dun, berkata setengah daripada muhaddithin, bil wujub, mana dengan kata wajib. Wajib beramal hadis yang ditahammulakan dia, diambilkan dia dengan secara wijadah ni. Jadi ada 3 kaul. Yang pertamanya ma'al man'u mutlaqan, tak boleh. Yang keduanya makna harus, boleh. Hak ning wajib wajib. Harus ni boleh kita tu nak beramal. Hak ni bukan sakat harus, mau bukan wajib. Tu. Jadi wanusib dibangsakan jawazuhu, harusnya tahammulil hadis bil wijadah ni lil muntami lil muttalib, bagi mereka yang terbangsakan bagi muttalib, yakni Abdul Muttalib, iaitulah al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala syarihu rahimahullah ta'ala wa qala ba'dun min muhakkiki ashabi Syafi'i, berkata setengah daripada yang muhakkik, ulama-ulama muhakkikin daripada sahabat-sahabat Imam Syafi'i bil wujub, dengan kata wajib. Wajib kepada dia lil amali bil wijadati ni, bagi beramal dengan wijadah ni wajib hukumnya. Wajib kita beramal hadis yang didapati dengan secara wijadah. Kaul sebelum daripada ni kata harus saja Bila kata harus, maksudnya kalau dok beramal pun tak ada gapo. Hak yang pertama dulu al-man'u, tegah tak boleh. Tak boleh makna haram. Hak ni wajib pula. Tu berlagu kontras di antara dua. Jadi duduk tengah-tengah tu harus. Tu. Inda husuli thiqati bi, kata wajib sani pun ada kait juga inda husuli thiqati bi.
ketika hasil siqah dengannya. Dengan al-amal bil wijadah ni. Tu. Dengan hadis mana al-marwi bil wijadah. Hadis yang diriwayatkan dengan secara wijadah ni. Qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, wa hadha huwa as-sahihu, dan ini al-wujub, ini wajib ni. Al-wujub wajib. Huwa as-sahihu, ialah qaul yang sahih alladhi la yattajihu fi hadhihi al-azmani, yang mana tidak tertaujih lah, yattajih tidak ihtijah lah, tidak ada jalan lah pada ini zaman ghairuhu, oleh lainnya al-wujub ini. Qaul yang sahih ni tak jalan. Yattajih ni maknanya ada jalan, nampak jalan, ke mana ihtijah. Yang mana la yatajihu makna tak ada nampak jalan, tak nampak jalan. Orang panggil hak lain daripada ini ni. Pada zaman sekarang ni tak nampak jalan lain daripada ni. Sebab payah hak lain tu. Nampak ada, masih ada lagi ya wijadah lah. Tu. Maka dengan sebab itu ni maknanya bagi mereka ini maknanya wajib. Limaza? Apa tu? La yatajihu fi hadhil azman ghairul wijadah ni. Apa? Tidak tak nampak jalan, orang panggil ni. Tak ada jalan. Pada zaman ini selain daripada wijadah ni. Apa? Liqusuril himami fiha. Kerana pendek himam, semangat belajar ni. Padanya pada hadil azman, pada zaman ini. Anir riwayati, daripada riwayat. Mana semangat hemo pada zaman ini kurang daripada riwayat. Mana meriwayatkan hadis ni. Kalau begitu wal falam yasuq illa al wijadah, maka tidak yasuqlah, tidak teguhlah malaikat wijadah. Tu. Falam yabqa illa al wijadah, maka tak tinggal lagi ni fi hadil azman malaikat wijadah sahaja ni. Maka itulah yang yattajihnya. Hak lain daripada wijadah tu la yattajih, ghairu muttajihin, tidak terwajah dah, makna tidak ada wajah, tak ada jalan. Kita bahasa Melayu pun panggil tak ada jalan. Qala wa nusib jawazuhu, asal dia wa nusib dan dibansakan akan jawaznya ay al-qauli bil jawaz ini. Maksudnya ni dibansakan harusnya al-qauli bil jawaz ni lil muntami ay lil muntasibi, bagi yang terbansa, orang yang terbansa, lil muttalibi, bagi muttalib, yani ibni Abdi Manaf. Siapa dia? Murad dia. Wa huwa al Imam Syafi'i. Itu murad dengan kata al muntami lil muttalib. Ada. Rahimahullah taala. Jadi dibansa ke hak kata harus ni ialah bagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata harus. Jawaz. Tu. Qala al-Qadi Iyad wa huwa alladhi nasarahu al-Juwaini. Berkata Qadi Iyad pula wa huwa hadzal qaul ini ialah alladhi nasarahu al-Juwaini, yang telah menolong akan dia akan hadzal qaul oleh al-Juwaini. Kemudian waqtarahu ghairuhu, memilih akan dia akan hadzal qaul ini oleh lain daripada al-Juwaini. Sabriyah, dia panggil ghairu tu, min arbabit tahqiq, daripada tua-tua yang tahqiq, mana ulama-ulama yang tahqiq. Jadi fatahas sala, maka jadilah kesimpulan fatahas sala anna fil amali biha salasatu aqwalin, bahawa pada beramal dengannya, dengan al-wijadah ni ada tiga qaul. Mana tiga qaul? Al-man'u, tegah tak boleh, wal wujubu wajib. Tu dua tu bertembung. Secara orang panggil langsung tak boleh langsung, hak ni wajib tu. Wal jawazu, dan juga jawaz. Jadi ada tiga lah. Jadi biasanya begitulah, ada tiga ni maksudnya ya ada yang duduk di tengah-tengah. Jadi ada dua hujung yang agak ekstrim, yang agak melampau. Hak ni tak boleh langsung. Itulah sempit lah ni. Hak ni wajib pula tekan juga. Hak sana mana tak boleh langsung, mana tekan tak boleh.
Hak ni teke kata kena. Jadi berdosa kalau tak beramal dengan cara wijadah ni. Hadis yang didapati dengan secara wijadah. Wal jawah makna harus boleh. Itu luas. Qala faidatun ay hadhi faidatun, inilah suatu faedah. Ihtajjal hafizu Amaduddin Ibnu Katsir lil amal bil wijadati bi haditsin. Telah berhujah oleh Alafi Amaduddin Ibnu Katsir bagi beramal dengan wijadah ni dengan suatu hadis. Bi hadisin atau bi hadisi, boleh dua. Bi hadisin maka lafaz hadis itu ia jadi badal. Kalau bi hadisi dengan tidak tanwin dia panggil idafah. Idafah ke hadisi kepada lafaz hadis. Bi hadisin, mana hadis itu? Ayyul khalqi ajabu ilaikum imanan. Nabi tanya kepada sahabat-sahabat. Nabi wa lagaz, mana teka-teki kepada sahabat-sahabat. Ayyul khalqi, manakah makhluk? Ajabu ilaikum imanan, yang terlebih mengagumkan kepada kamu nisbah kepada iman. Maksudnya iman siapakah yang paling mengagumkan? Tu ajabu, paling mengherankan. Iman siapakah yang paling mengagumkan? Ini setengah daripada kredit kepada kita umat yang akhir zaman. Walaupun iman kita ni nak banding dengan iman umat dahulu, memang kita ni lebih lemah. Tetapi dari satu sudut, iman kita ni sangat special. Begitu sehingga Nabi menyatakan hal yang sedemikian ni. Jadi Nabi lalu tanya kepada sahabat ni, sabriakah iman yang paling mengagumkan kepada kamu? Lalu qalu al malaikatu, malaikat lah, malaikat tak rajin buat dosa ni. Jadi qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa la yu'minuna, macam mana mereka tu tak beriman? Patutlah mereka beriman pun. Wa hum inda rabbihim, mereka itu di sisi Tuhan mereka itu, berada di samping maknanya Tuhan mereka ni. Jadi kalau mereka tu orang panggil beriman, itu sedang molek lah. Jadi hak tu tidak kagum lagu tu, tidak mengagungkan lagu tu ni. Tu. Kalau benda hak biasa dah, hak galik dah, jadi itu tidak mengagungkan ni. Kalau misalnya pekerjaan biasa dilakukan oleh orang jatuh boleh buat. Mana hak tu tak kagum lah mana. Tiba-tiba ada satu orang perempuan boleh buat juga. Tu jadi kagum tu. Biasa orang kanak-kanak tak boleh buat tu, orang dewasa boleh buat. Tiba-tiba ada satu kanak-kanak boleh buat juga. Itulah mengagumkan. Jadi wa kaifa la yu'minun, macam mana mereka tu tak beriman? Sedekah wahum inda rabbihim wa zakaru al-anbiya, menyebutlah atau al-anbiya, dia menyebutlah oleh mereka itu sahabat. Sahabat ni Nabi duk kecek dengan sahabat. Menyebut oleh mereka itu sahabat al-anbiya, kalau bukan malaikat gak para nabi ya. Mereka lah iman yang paling dikagumi ni. Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa la yu'minuna wa hum ya'tihim al-wahyu, macam manalah mereka tu beriman ni? Macam mana mereka tidak beriman? Sedangkan mereka tu datang akan mereka tu oleh wahyu. Tentu dah lah mana itu tidak mengagumkan. Memanglah mereka tu orang panggil datang wahyu kepada diri mereka. Jadi kalau mereka tu beriman, itu tidak pelik. Tu para nabi tu beriman kepada Allah Ta'ala, tak pelik lah mereka tu dapat wahyu. Tu sahabat pening pada buntu kata, pasal apa dia ni? Tak kena berlaku ni. Tu wa kaifa la yu'minu wa hum ya'tihim al-wahyu qalu, berkata para sahabat kalau gitu gak kami lah. Bahkan Nabi kata khairu qurni tu. Kurun aku tu ialah para sahabat lah, mana manusia yang ada pada kurun Nabi. Lalu sahabat kata, dah tidak berlaku. Malaikat pun tidak, Nabi pun tidak, bermakna kami lah. Qala, berkata, bersabda Nabi, wa kaifa la tu'minuna wa ana baina azhurikum, macam mana mu tak beriman sedangkan aku ni ada bersama-sama dengan kamu? Patutlah kamu melihat Allah panggil mukjizat aku setiap hari. Tak beriman macam mana ni? Siapa dia tak? Tu orang kafir makna musyrikin Mekah, tu lainlah pula cerita dia ni. Orang mana nak raya ya kamu boleh jadi beriman ni, tidak kagum lagi, tidak pelik, tidak menherankan. Sebab ni, sebab aku berada bersama-sama dengan baina azhurikum, aku berada bersama-sama dengan kamu. Kamu melihat diri aku, kamu melihat kamu mendengar perkataan aku sendiri ni. Dan nabi-nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jami' menhimpun segala kebaikan.
Dengan comel ni. Dalam bahasa Zanji pun ada man ahsanu khuluqan, mana khulqan wa khuluqan. Nabi adalah orang panggil afdalun nas, maknanya yang paling ahsanun nas, yang paling cantik manusia nisbah kepada kejadian dan juga fi'il perangai. Mana ada orang tak boleh jatuh hati kepada orang yang sebegini. Sebelum daripada Nabi jadi Rasul, jadi Nabi, tak pernah seorang pun yang pernah membenci dia marah kepada Nabi Muhammad SAW. Orang jatuh, orang betina, orang tua, orang muda. Semua saya berlaku. Tengok Nabi. Memang begitulah kejadian seorang Rasul. Apatah lagi Khatamul Anbiya ini yang merupakan Sayyidul Khalqi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka dia adalah yang terbaik daripada semua sudut. Jadi maksudnya ialah orang melihat Nabi saja pun orang sudah terpegum dah. Kalau kita ni boleh tengok Nabi, kita ni tengok Tok Guru pun tu dah jadi segar iman kita Islam kita ini kalau Nabi lah. Jadi pelik Gabriel, kamu boleh beriman, aku bersama dengan kamu lepas tu pakak garu tepat tak kata berlaku para sahabat. Habis idea. Lepas tu lah siapa dia tak ada nak mikir tu. Qala wa kaifa la tu'minu wa ana baina azhurikum. Qalu faman ya Rasulullah. Kalau begitu siapa dia? Lepas tu siapa dia? Dah berlaku malaikat tidak, Rasul Nabi tidak, kami para sahabat ni pun tidak juga. Qala jawab dia tu qaumun. Itu makna qaum titik dua bertindih. Qala qaumun ya'minu qaumun ya'tuna min ba'dikum yajiduna suhufan. Tu tempat istidlal dia syahid ianya syahid dia sini isu dia wijadah, dapat jumpa kita dia kita kenal tulisan ni ialah tulisan guru sifule tu. Jadi sekarang Nabi memberi kredit, memberi puji kepada kita umat akhir zaman ni. Itu maksudnya kita kena rasa bangga juga. Allah, Nabi puji kita ni. Mana kita ni memiliki iman yang ajab, yang paling mengagumkan. Dari satu sudut ni, mana kita ni tak tengok Nabi, tak berjumpa dengan Nabi, tak berkecek dengan Nabi. Tapi apa yang kita dapat ni? Suhuf. Hadis-hadis Nabi ni duduk dalam kitab-kitab ni. Satu kaum yang datang mereka itu kemudian daripada kamu yajiduna suhufan. Yajiduna itu perkataan al-wijadah, mendapat mereka itu akan suhuf, akan lembaran-lembaran, itu makna suhuf. Yu'minuna bima fiha, mereka itu beriman dengan barang yang padanya suhuf. Tu Qala, jadi tanpa tentu dah orang panggil tanpa izin, tanpa ijazah ada. Qala al-Bulqini kama fit tadrib, berkata oleh al-Bulqini di dalam kitab Tadribur Rawi Imam Suyuti, tafsir kepada Taqrib Imam Nawawi. Wa hadza, dan ini wa hadza istinbatun hasanun. Ini makna ihtijajul hafiz ini. Ihtijaj bagi hafiz. Dia taman hadinya ulaika a'zamu adram minkum. Itu sambungnya hadis kat sini. Sambungnya hadis ni mana Nabi kata min ba'dikum yajiduna suhufan yu'minuna bima fiha ulaika a'zamu ajran minkum. Mereka itulah yang terlebih besar pahala daripada kamu. Tu. Wa fi riwayatin, pada setengah riwayatnya, wa dzalika afdalu aslil aslil imanan, yang paling afdal asal iman nisbah kepada iman. Jadi wahadha ini ihtijaj al-hafiz ni, penhujahan oleh al-hafiz menggunakan hadis ini. Dia panggil istinbatun hasanun, satu istinbat yang hasan. Istinbat ni benda kena gali, bukan makna yang zahir. Kalau makna yang zahir tu dia tak panggil istinbat. Tu. Ini istinbat yang cantik ni, rawahu al-Hasanu Ibnu Arafatah, yang meriwayatkan akan dia akan hadis ini oleh Hasan Ibn Arafatah fi juz'ih, pada juzuknya, juzuk Hasan bin Arafah. Juzuk ni buku lah, buku kita, macam buku daftar kita, buku nota kita. Tu dia panggil juzuk.
pada juzuknya walahu turukun kathiratun, dan bagi hadal hadis ini dia ada tarik yang banyak. Nah, wa akhrajahu, mengeluarkan akan dia akan hadal hadis al-Imam Ahmadu al-Imam Ahmad wa Darimi wal Hakimi. Itu tiga ya. Jadi mana tepat ambilan orang panggil syahid daripada hadisnya saat inilah yajiduna suhufan yu'minuna bima fiha. Maksud yang mereka itu mendapat akan suhuf, lalu mereka tak ada sebut sini bahasanya dibaca ke tak ada. Tu. Itulah makna dalil kepada wijadah, dan dikatakan oleh Al-Bulqini dalam kitab Tadrib, ini satu istinbat yang hasan, yang baik. Dengan itu maknanya selesailah aqsamu tahammulil hadis dengan kaifiat yang terakhirnya. Itulah yang paling lemah. Tapi walau macam mana pun, sebagaimana kenyataan saat ini, dia kata zaman kita sekarang ini tak ada dah lain malaikat inilah al-wijadah. Maka itu menguatkan lagi bahasanya ia tu sampai peringkat kata wajiblah beramal dengan hadis yang didapati dengan secara wijadah. Qala musannif rahimahullah taala dabtul hadithi bil syakli wan nuqati wa nahwihima. Mendobekkan hadis dengan baris syakal, maksudnya bagi bagi wa nuqati, titik-titik, karena asalnya bahasa Arab tak ada titik. Wa nahwihima, dan seumpama syakal dan juga lafzi. Wa nahwihima wa kutubihi, mana dabtul hadisi wa kutubihi, dan juga kitab-kitabnya kita hadis. Birrafi'i ain kitabatuhu. Mana-mana wa kutubuh maksudnya dengan rafa' ai kitabatuhu, artinya mana kitabahnya, penulisannya hadis. Mana kitabah, mana kutub, mana kitab hadis, mana kitabahnya, mana penulisan hadis itulah. Qala wa husnu dabti muskilin qad urifa wa sawabal jami'a sahibus syifa. Kita campur selalu wa husnu, dan elok bidamil ha'i, wa husnu dabtin muskilin, dabti muskilin, maknanya elok, cantik dabi lafzi muskilin, lafaz yang muskil. Elok dabi lafaz yang muskil, la wadihin, tidak wadih, perkataan yang nyata terang dah tu. Qad urifa, sesungguhnya telah diketahui akan dia. Tu maksudnya sudah maklum. Ai husnu dabtihi bin nuqati, bin nuqati, elok dabiknya dabik hadis ini, bin nuqat, dengan nuqat, dengan titik-titik. Yalah kita sekarang ni tak ada mana titik, mana tak ada titik tu ya dengan tak tukarlah. Bi an yumayyiza at-ta'u al-fawqiyah, mana bi an yumayyaza, dengan bahawa dapat ditamyizkan, dapat dibezakan. Ta yang bertitik di atas, tentulah ta bertitik minal ya'i at-tahtiyah, dengan ya yang titik di bawah. Jadi macam mana kita nak kenal ya ke tak? Wa bisyakli huwa tabyinul i'rabi, dengan syakal dengan syakal itu dapat menyatakan i'rab, dan juga lain daripada i'rab, minal harakati, daripada baris-baris, wal harakat wasakanati, mana bagi dan mati, wa ghairi dzalika, dan lain daripada demikian itu. Itu makna molek untuk lafaz-lafaz yang muskil, biasa tidak diketahui, mana kita bobo bagi. Wa amma ma kana walihan, adapun lafaz yang adalah ianya ialah wadih, terang,
fala yustahsanu, maka tidak di yustahsanu makna dibilang elok. Dabtu akan mendobeknya, dobek makan wadihan sat ni. Hok tiga. La'annahu kerana bahasanya dabtah. Dabtah. Kerana bahasanya dobeknya nah. Bima zukir sat ni istighalun bima ghairuhu aula minhu. Menyibukkan dengan barang yang lain daripadanya tu itu terlebih baik daripada minhu daripadanya. Tu. Jadi kerana maknanya dhabit itu ialah istighal dengan barang yang lainnya daripada itu li'annahu istighalun bima ghairuhu aula minhu. Kerana istighalun bima ghairuhu, mana sibuk dengan barang yang bukannya terlebih utama daripada ma tu. Kerana dabtahu sani mendabitkan orang panggil hadis ni itu yang menyibukkan dengan barang yang bukannya yang terlebih utama daripadanya. Daripada bahagian itu. Wa ta'abun bila faidatin, dan juga letih sia-sia. Kalau benda tu ke benda yang sudah wadih dah. Benda yang sudah nyata dah, orang tahu belaka dah, kita pergi dobit juga ni. Qala wa sawabal jami'a ma sa'amana sahibu syifa. Telah mentaswib akan sekaliannya. Maknanya membetulkan, mengatakan betul akan semuanya. Ra'a anna sawaba, melihatlah oleh dia akan dobit jami' minal muskili wal wadihi. Dobit semuanya daripada huk muskil dan juga wadih. Huk muskil sama telah dah, huk wadih pun mana dobit juga. Tu. Al-Qadi Abul Fadli. Tu. Sani as-sawab sani dabtul jami' mana. Abul Fadli Iyad Ibn Musa apa tu? Yahsubi Al-Yahsubi As-Sabti Al-Maliki. Tu. Sabriyah sahibu syifa, tuwa kitab syifa, ialah tuwa kepada kita Asy-Syifa fi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita Asy-Syifa ini ialah membicarakan tentang hak-hak Mustafa, makna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zalika li ajalil mubtadi fil fanni idahallah. Demikian itu yakni al-jami' wa zalika taswibul jami' sani membentuk li ajalil mubtadi, kerana orang yang belajar fil fanni pada fan idhahallahu nisbah kepada memberi penerangan baginya. La'annahu la budda, kerana bahasanya al-mubtadi ini la'annahu la ya'rifu, kerana orang yang baru ni mubtadi ni makna tidak mengetahui al-mushkilah min ghairi. Hak muskil daripada lain, yang lain daripada muskil. Tak usah kata hak muskil, hak tidak muskil pun dia tak tahu juga. Mana misal dia? Kal ajami, kata ni seperti orang ajam, wa man syakalahum, dan mereka yang musyakalah, yang ada keserupaan lah dengan mereka. Fal qasdu, maka bermula qasad. Fal qasdu, maka bermula qasad i'ra'.
Umumun, maksudnya itu adalah umum. Umum melintifak supaya jadi rata manfaat. Supaya merata manfaat. Mana ilmu sana tu latah. Latah tu mana merata. Rubbama yakunu syai' kerana kadang-kadang adalah sesuatu itu wadihan inda qaumin, makna dia tu wadih bagi setengah kaum, muskilan inda akhirin. Dan dia tu muskil disebut kepada orang lain. Tu wali annahu, dan kerana rubbama yaqa'un niza'un, boleh jadi bahawasanya berlaku niza' berbatah fil hukmin, pada satu hukum yang mustambatun, yang diistimbak, yang diambil min hadisin, daripada hadis, yakunu adalah ia hukum mustambat sana mutawakkifan, dia nya terhenti ala dabtil i'rab, di atas mendabitkan akan i'rab, yakni bagi tu ada mana banyak ni nasnya, kalau tak ada bagi tu jadi hukum kita tu jadi salah. Fihi padanya al-i'rab fihi tu fayus alur rawi, maka ditanya akan rawi, kaifa dabtu hadzal lafzi, macam mana dabit lafaz ni tu. Fayasiru mutakhayyiran biqaunihi, maka jadilah, iaitu mana mutakhayyiran, yang dipilih, biqaunihi ahmalah, dengan keadaannya itu sebagai menhampukan akan dia akan syarak sana tu, au tajarru'a ala syai', ataupun membuat berani dah seorang itu ala syai' atas suatu bidu nabasuratin, tanpa pencerahan. Basirah ni melihat dengan secara cerah. Tu mana biduna basiratin wa yakinin. Jadi maksudnya boleh jadi biqaunihi ahmalahu, menhampukan akan dia sana, au tajarru'a, ataupun berani-berani ala syai'in, di atas suatu, tanpa melihat dengan tanpa melihat dan juga yakin, tanpa melihat mata hati dan juga yakin. Tu mana mutahayyir ni mana tercengang-cengang, mana mutahayyiran mana tercengeng-cengeng, mutahayyiran. Jadi fayasir mutahayyiran, maka maka jadilah oleh rawi saat itu tercengeng-cengeng, biqaunihi ahmalahu, kerana keadaannya rawi saat ini dia menhampukan akan dia akan ad-dabti ni, dia menhampukan akan dabit. Bila menambah jadi tercengeng-cengeng lah orang mari tanya dia, au tajarru'a, ataupun rawi saat ini dia tu jadi berani ala syai'in bidun basiratin wa yakinin, mana dia berani tu di atas suatu tanpa basirah dan juga yakin. Basirah tu mana melihat dengan pencerahan yang sebenar, dan yakin. Mana misal dia? Ka hadis Abi Dawud, seperti hadis Abi Dawud, zakatul janin zakatu ummi, bermula sembelih janin dalam perut ibu itu ialah sembelih mak dia. Itu mazhab kita, termasuk Maliki. Mana bila kita sembelih mak, maka anak dalam perut tu apabila dah dikeluarkan, dia boleh makan lah. Sebab sembelih mak tu ialah sembelih anak dah tu. Tu maka baca dengan marfu' zakatu ummi. Tu zakatu ummi, baca zakatu ummi, maksudnya ialah zakat sembelih janin itu ialah sembelih mak dah. Bila sembelih mak bermakna sembelih janin dah tu. Tu fa Abu Hanifah maka adapun Abu Hanifah rahimahullah taala, wa man taba'ahu,
dan mereka yang mengikut akan dia yarji'una yurji'una mengembalikan an-nasba yurajih mentarjihkan Imam Abu Hanifah dan juga pengikut-pengikutnya mentarjihkan an-nasba ke nasab. Limadha lishtiratihim, kerana mensyarat mereka itu Abu Hanifah dan wa man taba'am at-tazkiyata akan tazkiyah kena sembelih, yakni wa bi jumhur kal mana. Jadi mana kena sembelih, yakni janin tu kena sembelih pula. Janin tu kena sembelih pula. Kalau sembelih ibu kalau dia dapati anak mana janin tu makna kalau mati dah tak jadi tak boleh makan jadi dia kena sembelih pula. Kalau ada hayah mazbuh hayah mana harakat maknanya hayat mustaqirah, tu maknanya dia kena sembelih. Kalau hayat mazbuh jadi pakai doa tak boleh. Ada pun mazhab Syafi'i maka kalau dia tu ada hayat mustaqirah kena sembelih semula juga. Bila dah di belah perut ibu saat ni telah disembelih, tiba-tiba anak saat ni tu janin tu makna masih lagi ada hayat mustaqirah, hak tu kena sembelih. Tapi kalau lah tidak, mana dia tu tak ada hayat mustaqirah, hayat mazhum atau mati dah, maka boleh makan. Sebab sembelih mak tu sembelih zakah. Mana sembelih mak tu ialah sembelih janin dah tu. Gitu Tapi Imam Abu Hanifah dan juga rakan-rakannya maksud di sininya ialah bukan sembelih mak tu pakar terkaya daripada sembelih janin, tidak. Nak ayat sembelih janin itu serupa seperti dengan sembelih mak. Mana? Tekak juga. Maksud. Jadi kalau takdir masalah di belah perut ibu saat itu mati, jawab dia kamu sajalah. Kalau mazhab Syafi'i ini maka boleh makan bagi orang yang boleh makan. Bapa pula tidak semua orang boleh makan janin anak dalam perut tu. Tu dia mari perasan lagu lain supaya arnak lah tu. Kalau dulu satu masa dulu dia timbul mana jadi timbul satu terang ni makan sate arnak, buat sate arnak lah ni biasa dah lah ada orang tapi tidak lah dulu mula-mula timbul jadi setengah orang tu kita tak biasa makan setengah orang tu tak boleh nak makan lah sebab ternampak-nampak kucing tu dia lebih kurang tu kerana ishtiratihim at-tazkiyata. Jadi wal jumhuru, bermula jumhur ni hok mana? Jumhur ni hok lain daripada Abi Hanifah kal Malikiyah, seperti ulama-ulama Maliki, wa Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i, wa ghairihima dan lain daripada keduanya. Syafi'iyah dan Malikiyah sana. Yurajjihuna ar-raf'a, mentarjihkan akan rafu. Limadha? Li isqatihim, kerana menggugur oleh mereka itu al-jumhur zakatahu, akan sembelihannya al-janin. Tak payah sembelih lah. Malaikat dia tu masih hidup lagi dengan hayat mustaqirah, tu wajib kena sembelih. Wahwa ayat adab tu akidu, ialah akidu mana kuat lebih kuat fil multabisi, pada yang iltibas berlaku samara min asamin nasi. Sekatulah mana wahwa akidu fi asamin nasi ila akhir. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.